Dan dalam jam ini, perbincangan kita akan menjurus kepada kita ingin melihat kepada pembentukan kerajaan dan juga barisan kabinet nanti, bagaimana kita ingin memastikan dari segi suara setiap lapisan masyarakat dan suara setiap lapisan golongan ini dapat dinegari oleh kerajaan, dan juga kita ingin melihat bagaimana kita boleh mewujudkan satu suasana politik yang baru. Dan pastinya kalau kita ingin melihat kepada setiap persoalan-persoalan ini, kita bawakan seorang anak muda yang mewakili daripada Majlis Belia Malaysia, iaitu beliau adalah Muhammad Fazli Hassan, Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia dan juga merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia, bersama dengan kita untuk kita berbincangkan mengenai ini. Assalamualaikum Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fazli, reaksi awal daripada Majlis Belia Malaysia mengenai pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini. MBM merasakan bahawa pelantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini adalah satu pilihan yang tepat yang telah dibuat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, di mana kita pun merasakan rasa gembira sebabnya Yang Berhormat merupakan salah seorang daripada bekas Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Jadi bagi kita, apabila lahir daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia ni, kita rasa Yang Berhormat Datuk Seri faham pasal orang muda dan juga aspirasi orang muda lah. Itu daripada Majlis Belia Malaysia. Baik, dengan pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sedikit sebanyak telah pun menjernihkan segala kemelut politik yang kita sudah lihat berlarutan sejak seminggu ke 2 minggu ini, dan bergerak ke hadapan ini kita nak melihat kepada pembentukan kerajaan dan juga kabinet yang baru. Bagaimana ia mampu untuk memberi ruang baru untuk Malaysia ini mendepani pandemik COVID-19 dan juga krisis ekonomi ini. Bagaimana kerajaan ini harus memastikan dari segi persepsi rakyat untuk kita sama-sama menyelesaikan pandemik dan juga krisis ekonomi yang sedang berlaku dalam negara kita pada ketika ini. Okay, sebagaimana yang dipesankan oleh Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong lah, kita mengharapkan supaya Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dapat menjalankan kerjasama yang baik dengan semua pimpinan kerajaan, termasuklah juga pihak pembangkang, bagi kita mengeluarkan negara kita daripada pandemik COVID-19 dan juga untuk memulihkan ekonomi negara kita. Rakyat dah tak nak melihat lagi pertingkahan politik yang berlaku dari kalangan pimpinan negara dan juga ahli-ahli parlimen ini memberikan kerugian kepada 30 juta orang rakyat Malaysia di seluruh negara. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri mempunyai tanggungjawab yang amat berat dan juga memerlukan kepada sokongan daripada semua pihak. Bukan sahaja daripada pihak kerajaan, ia juga memerlukan sokongan daripada pihak pembangkang. Dan saya kira, ya silakan, teruskan. Dan politik perlu distabilkan. Oleh itu, semua pihak di peringkat pimpinan ini perlu dilibatkan untuk membantu mengeluarkan negara kita daripada pandemik COVID-19 ini. Fazli, kalau kita lihat, kabinet sebelum ini ataupun kerajaan sebelum ini berdepan dengan pelbagai cabaran. Pertama adalah cabaran kepada persepsi yang mungkin agak merudum dari hari ke hari, susulan daripada kenaikan kes COVID-19 yang semakin meningkat ataupun kekal melebihi 20,000 kes setiap hari. Begitu juga dengan kita melihat kepada krisis ekonomi dan juga krisis kesihatan yang semakin merudum juga. Ini persepsi yang buruk. Defisit persepsi ini kita dapat saksikan pada kerajaan yang terdahulu, Kerajaan Perikatan Nasional. Dan pada kali ini kita melihat kepada masih lagi orang-orang politik yang sama, cuma pertukaran kepada pemimpin-pemimpin yang tertinggi saja. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat semua dari segi usaha mereka ni untuk menjernihkan kembali permasalahan ini untuk kita beri ruang kepada kerajaan dapat mendepani ataupun dapat menyelesaikan kemelut yang sedang berlaku pada ketika ini? Macam saya sebutkan tadi, usaha ini perlu dijalankan secara bersama oleh semua pihak. Selain daripada pihak kerajaan, kita juga perlu sama-sama melibatkan pihak pembangkang untuk terlibat dalam usaha ini. Sebab kita di peringkat Majlis Belia Malaysia pun kita sentiasa membantu apa yang kita lihat, apa yang telah dibuat oleh kerajaan itu yang memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Maksudnya dari segi penglibatan, mungkin semua pihak boleh dilibatkan dalam sebuah jawatan kuasa dan sebagainya, mana-mana jawatan kuasa yang tertentu, untuk kita sama-sama menggembling tenaga
untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ni. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu dilihat bertindak dengan lebih tegas lah. Kalau sebelum ni kita lihat seolah-olah macam ada contohnya ada keringanan kepada kluster kilang dan sebagainya, jadi pihak kerajaan kena tunjuk usaha ini dan pihak kerajaan perlu kenakan tindakan yang tegas kepada mereka-mereka yang tidak mematuhi arahan dan juga apa yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Jadi dia punya main point dia pada saya, kebersamaan itu perlu dibuat secara serius lah. Kita tak nak melihat pemimpin-pemimpin kita peringkat atasan ni terlalu berpolitik sehingga merugikan kita punya negara dan melambatkan usaha kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ni. Fazli bercakap mengenai kebersamaan dan pastinya kalau kita melihat dalam situasi politik negara kita ataupun dalam situasi politik di mana-mana negara sekalipun, dari segi ketidaksetujuan tu mungkin ada antara kerajaannya dan juga pembangkangnya. Kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, satu perang yang agak besar juga saya kira. Ya. Bagaimana kita mencari titik kerjasama antara kerajaan dan juga pembangkang? Kita tahu setiap kerajaan atau setiap pembangkang ini mempunyai ataupun setiap ahli parlimennya mempunyai kepakaran mereka yang tersendiri, pengalamannya mereka tersendiri. Bagaimana pengalaman-pengalaman ini boleh kita gunakan untuk kita melihat kita ni dapat keluar daripada kemelut politik dan juga dapat keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 dan juga kita dapat melihat kepada Malaysia yang baru pada masa akan datang. Okey, untuk melibatkan pembangkang dalam kabinet ni mungkin satu perkara yang mustahil lah. Bila BN, PN dan GPS ni dia menubuhkan sebuah kerajaan, maka kabinet tu adalah di kalangan mereka. Walau bagaimanapun yang saya sebutkan tadi, kebersamaan dan kebersatuan, ianya perlu melibatkan ahli-ahli yang berhormat di kalangan pembangkang ni untuk terlibat dalam jawatan kuasa tertentu yang untuk mengeluarkan negara kita daripada pandemik COVID-19 ni. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebelum ini, tawaran yang pernah disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila menawarkan beberapa tawaran, 7 tawaran kepada semasa dia jadi Perdana Menteri sebelum ni kepada pembangkang, saya rasa itu adalah sebahagian daripada perkara yang boleh diguna pakai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ni untuk kita sama-sama melibatkan pihak pembangkang dalam kita menguruskan pandemik COVID-19 ni. Mungkin daripada 7 perkara tu, mungkin 3 daripada 4 perkara tu boleh diambil kira untuk kita memastikan apa yang berjalan dalam negara kita ni adalah kerjasama politik antara dua pihak, pembangkang dan kerajaan, yang bertujuan yang sama untuk keluarkan negara daripada pandemik COVID-19 dan juga untuk memulihkan ekonomi negara kita. Dan kebersamaan ini memang sangat diperlukan ketika kita berdepan dengan perang COVID-19 ini. Cumanya kita ingin menjangkakan dari segi pendekatan kabinet yang lebih efektif dan juga yang lebih inklusif. Maknanya pembentukannya nanti lebih inklusif ini pastinya kita ingin mahukan setiap wakil daripada masyarakat lain, daripada Sabah dan juga Sarawak mesti juga dimasukkan dalam kabinet ini. Begitu juga dengan golongan-golongan seperti golongan belia sendiri. Bagaimana kita dapat harapkan mungkin pembabitan daripada wakil-wakil golongan ini dapat dimasukkan dalam kabinet ini nanti untuk kita pastikan suara-suara golongan-golongan ini, suara-suara masyarakat ini dapat didengar oleh rakyat, dapat didengar oleh kerajaan dan kerajaan dapat menyampaikan dengan terus. Mungkin ada insentif dan juga bantuan dan sebagainya. Itu sudah pastilah kita punya harapan ada di kalangan orang muda yang dilantik duduk dalam kabinet Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni. Cuma untuk makluman sebelum-sebelum ni, kita pun bersama dengan Jabatan Perdana Menteri, PMO sendiri, kita pun ada usahakan 2 perkara berkaitan dengan suara orang muda ni. Yang pertama, dalam sambutan Hari Belia 2020 yang lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri pada masa itu ada mengumumkan seorang jawatan senator di kalangan belia. Itu satu perkara yang perlu diteruskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Yang kedua juga, kita ada satu program yang dinamakan PM to PM. PM to PM ni adalah penasihat anak muda kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita mengharapkan sangat supaya 2 perkara yang telah sedang diusahakan oleh MBM bersama dengan KBS dan juga Jabatan Perdana Menteri sebelum ini dapat diteruskan bagi memastikan suara belia tu kita dapat sampaikan dan didengari oleh pemimpin di peringkat atasan. Itu memang harapan kita yang sangat besar kepada
kepimpinan negara yang bakal dilantik pada hari ini. Dan kita nak melihat kepada suara anak muda. Antara kerisauan anak muda pada ketika ini adalah dari segi masa depan mereka. Banyak ketika ini ramai yang hilang pekerjaan, tidak bekerja, menganggur dan sebagainya. Dan juga bagi belia-belia yang baru saja menamatkan pengajian mereka, ada yang melaporkan ataupun dari segi statistik yang tidak mendapat kerja adalah tinggi juga. Dan juga kita melihat kepada tahap pengangguran pada ketika ini telah pun mencapai kepada 4.8%. Apa pendekatan terbaik? Apa kaedah yang terbaik untuk kerajaan nanti untuk kita memperbanyakkan lagi peluang-peluang pekerjaan supaya peluang-peluang pekerjaan ini yang sebelum ini mungkin diisi oleh warga-warga asing dan sebagainya boleh diisi oleh belia-belia kita. Okey, sekarang ni pun kita sedang menjalankan satu program yang kita namakan sebagai Skim Perantisan Nasional, program anjuran Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan MBM dan melibatkan kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan belia lah. Kita kumpulkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di seluruh negara ni, kita letakkan di satu tempat dan kita buka permohonannya kepada belia-belia kita di seluruh negara. Dan kita harapkan juga SPN ni dari semasa ke semasa dapat dibantu oleh kerajaan dan juga dibuat penambahbaikan dari segi penambahan dana dan sebagainya. Saya rasa program ni adalah antara program yang sangat baik, dia lebih kepada matching dari segi job tu. Mana-mana warga belia di seluruh negara yang sama ada baru habis belajar daripada universiti ke ataupun yang diberhentikan kerja menganggur dan sebagainya, SPN ni membuka peluang yang sangat besar kepada mereka untuk mereka mendapat peluang pekerjaan yang baru lah, demi kelangsungan hidup mereka dalam keadaan COVID-19. Dan hari ini saya rasa dah ramai juga yang telah diterima masuk bekerja melalui SPN ni lah. Jadi program-program sebegini kita minta supaya pihak kerajaan bantu dari segi penambahan dana dan sebagainya supaya kita boleh bergerak dengan lebih laju dan juga bergerak ke banyak peringkat di seluruh negara. Itu yang kita sangat-sangat harapkan. Dan dari segi peluang-peluang pekerjaan yang baru ataupun dari mewujudkan sektor-sektor pekerjaan baru untuk belia, mungkin ada cadangan daripada MBM sendiri. Pun ada juga. Kita memang ambil serius berkaitan dengan perkara ni, sebab tu kita sering mengadakan program libat urus bersama dengan bersama dengan mereka-mereka yang boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di seluruh negara. Dari semasa ke semasa kita memang buat penambahbaikan dan juga kita pun membantu, termasuklah dari sudut untuk membantu usahawan-usahawan belia di seluruh negara. Ini semua memang dalam radar kita, memang dalam perhatian pihak MBM dengan kerjasama rapat daripada pihak KBS dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan. Kita tahu alam baru ini banyak perniagaan telah pun bertukar kepada teknologi, bertukar dalam alam digital, gig ekonomi dan sebagainya. Saya faham dan juga saya percaya belia-belia minat untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang ini, dan bidang-bidang ini mungkin pada masa hadapan kita mendepani kepada IR 4.0 mungkin menjadi satu kebiasaan kepada anak-anak muda dan juga kepada masyarakat pada ketika itu setelah kita mencapai IR 4.0 ini. Bagaimana agaknya kita melihat kerajaan pada masa akan datang ni boleh memperbanyakkan lagi, boleh memperhebatkan lagi dari segi inisiatif-inisiatif dan juga program-program berbentuk kepada digitalisasi ini supaya anak muda ini boleh menanam minat dan juga boleh turut menyertai lebih banyak lagi dalam bidang-bidang ini. Sebelum ni pun kita dengan kerjasama Kementerian Keusahawanan dan Koperasi dan juga di bawah MDEC kita banyak membuat program-program dan mencipta peluang-peluang pekerjaan baru melalui digitalisasi ekonomi inilah. Banyak program yang kita create dan kita bincang bersama dengan pihak kementerian dan juga pihak MDEC untuk kita mendepani peluang pekerjaan baru kepada anak-anak muda khasnya dalam bidang digitalisasi inilah. Dan kita harap usaha-usaha sebegini dapat kita teruskan lagi bersama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan bantuan penuh daripada pihak kerajaan. Sebab ini amat penting untuk kita memberi peluang dan ruang yang baru kepada anak muda di seluruh negara, khasnya dalam bidang digitalisasi ekonomi ini. Itu sedikitlah mengenai dari segi bantuan ataupun dari segi inisiatif untuk kita merancakkan ekonomi terutama dalam kalangan anak belia ataupun anak muda ini. Namun kita ingin melihat kepada masa hadapan ataupun bergerak ke hadapan kepada sistem politik dalam negara kita. Kita tahu anak muda mahukan sistem politik ini dapat menyelesaikan kemelut dan juga dapat memberikan solusi ataupun penyelesaian dan bukan untuk memecah belahkan antara satu sama lain.
Bagi pendapat MBM sendiri, bagaimana ahli politik ini perlu berhati-hati dengan tindakan mereka sekiranya mereka ini tidak dapat menyampaikan ataupun tidak perform, rakyat mungkin akan hukum mereka pada PRU15 nanti. Ya, sudah pasti sebabnya sebagaimana yang kita sedia tahu, kalau kita tengok kepada statistik pengundian pada masa akan datang, pada PRU15 apabila undi 18 ni dikira dibolehkan, undi 18 ni dilaksanakan, maka lebih daripada 50% pengundi di seluruh negara ni adalah di kalangan anak muda berumur 40 tahun ke bawah. Jadi setiap tindakan ataupun apa yang nak dibuat oleh pemimpin pada hari ini, dia kena melihat kepada kepentingan orang muda itu sendiri. Jangan sampai orang muda menghukum pada PRU15 nanti mana-mana pimpinan-pimpinan yang kita lihat tidak memberi contoh yang baik kepada rakyat. Contohnya lah apabila kerajaan meletakkan beberapa syarat apabila berlakunya pandemik COVID-19 dan sebagainya. Apabila kita lihat pimpinan-pimpinan kerajaan sendiri yang melanggar peraturan yang dibuat, itu saya rasa menyebabkan anak-anak muda ataupun rakyat menjadi lebih marah dan mereka-mereka ini akan dihukum pada PRU15 nanti kerana tidak menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat. Mereka buat undang-undang, mereka langgar undang-undang. Sebab hari ini pemimpin ke rakyat kita tidak boleh lari daripada apa yang kita buat tu dilihat oleh semua orang. Lebih-lebih lagi zaman yang ada media sosial dan sebagainya, mereka ni akan dikecam dan sebagainya lah. Jadi anak muda ni, dari segi politiknya anak muda ni perlukan kepada keterbukaan dan juga platform kepada mereka untuk mereka menyampaikan pandangan daripada mereka tu kepada pemimpin dan juga kepada kerajaan. Sebab tu tadi saya sebutkan penting untuk ada senator di kalangan belia untuk kita bawa suara belia ke peringkat yang tertinggi dalam saluran yang betul, dan juga penting juga untuk kita meneruskan program PM to PM, penasihat anak muda kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, supaya di kalangan mereka ni ada pelbagai kepakaran yang kita akan bincangkan dalam task force yang tertentu untuk kita bawa cadangan dan pandangan kita ni direct kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi dengan adanya platform-platform yang betul, saluran yang betul ni tidak disekat pandangan orang muda dan sebagainya, insya-Allah politik yang lebih matang ataupun kestabilan politik pada masa akan datang, insya-Allah kita akan dapat jaga dengan betul, baik dan sempurna lah. Itu yang kita harapkan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Cumanya Fazli, sejak beberapa, kalau kita lihat sejak beberapa dari segi bulan sebelum ini, kita lihat kepada dari segi defisit kepercayaan anak-anak muda kepada sistem politik dalam negara kita. Kita tahu mendepani PRU15 akan datang, anak muda ni antara kelompok yang paling ramai akan mengundi. Dan sekiranya kerajaan ingin meneruskan untuk melaksanakan undi 18, saya kira mungkin dari segi peratusan anak muda itu mungkin agak tinggi sekali untuk mereka mengundi nanti. Dan kalau kita lihat kepada krisis-krisis politik sebelum ini, mungkin ada anak muda merasakan muak dan juga jelik dengan sistem politik dalam negara kita. Kita nak melihat adakah mereka ini yakin dengan sistem politik kita dan juga adakah mereka ini akan masih lagi nak berpartisipasi ataupun nak turut serta dalam PRU15 nanti. Kerana kita lihat sebagai contohnya di luar negara, pemilihan Presiden Amerika Syarikat pada 2016 dan juga Brexit, banyak anak muda tidak ceburkan diri, banyak anak muda tidak menyertai dalam pilihan raya itu. Akhirnya satu keputusan yang agak mengejutkan orang ramai telah pun dimutamatkan, dan kita tidak mahu perkara ini berlaku dalam negara kita. Bagaimana kita melihat kepada isu ini? Saya lihat di Malaysia anak muda memang dia mungkin ada satu masa dia rasa jemu, dia rasa muak, dia rasa marah dengan perangai-perangai pemimpin. Sebab tu kalau kita sebutkan sebelum ni, ramai yang mengatakan bahawa tertukarnya kerajaan pada PRU14 ni adalah apabila anak muda menunjukkan kuasa mereka. Kan? Jadi hari ini anak muda di Malaysia telah melihat depan mata dia ada dalam tempoh masa setahun 3 orang Perdana Menteri telah bertukar. Dalam tempoh masa setahun ada dalam tempoh masa 2 tahun belum satu penggal lagi, kerajaan PH telah dipilih sebagai kerajaan. Kerajaan PH telah jatuh, naik pula kerajaan PN, tukar pula Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah yang dilihat sendiri oleh orang muda di Malaysia, dan kita akan memastikan pada masa akan datang supaya apa yang kita rasa tak kena dengan pemimpin kita ni, kita perlu tukar, dan anak muda akan terlibat secara serius dalam perkara ni. Sebab tu saya cakap tadi,
apabila ada pula diluluskan pula undi 18, kuasa anak muda ni menjadi semakin besar untuk menentukan hala tuju dan pimpinan negara pada masa akan datang. Sebab tu mana-mana pemimpin yang duduk sebagai pemimpin pada hari ini kena pastikan apa yang mereka laksanakan tu kena mengambil kira soal anak muda dan juga soal masa depan orang muda ni. Kita tak nak lagi melihat kepada janji-janji kosong pemimpin. Kita tak nak lagi melihat kepada politik yang hipokrit, depan lain, belakang lain dan politik yang tidak terbuka. Anak muda ni dia terbuka membincangkan sesuatu isu macam kita di peringkat Majlis Belia Malaysia. Saya kena bagi tahu dengan semua orang, dalam Majlis Belia Malaysia ni terdapat pelbagai anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza. Tetapi dalam kita membincangkan soal pembangunan negara, soal kita punya ekonomi negara dan sebagainya, kita meletakkan politik itu di tepi. Kita lebih melihat kepada soal negara kita itu adalah perkara yang utama. Perkara yang sama juga perlu dibuat oleh pihak kerajaan supaya maksudnya akhirnya apa yang kita buat tu adalah yang paling penting bagi kita adalah negara kita, Malaysia. Sebab tu hari ni apabila orang bercakap soal dulu Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, hari ini Datuk Seri Ismail Sabri Perdana Menteri dalam gabungan yang sama, kita melihat itu adalah sebagai satu tindakan untuk kita merubah ke arah yang lebih baik. Bukan kita nak sebutkan Tan Sri Muhyiddin ini tidak berjaya, tetapi mungkin tidak cukup berjaya dan perlu diganti dengan yang lain untuk terus meneruskan apa yang telah dirancang oleh pihak kerajaan. Jadi itu yang kita melihatkan perkara ini sangat penting, kena melihatkan soal negara kita tu yang pertama sebelum kita melihat soal politik dan sebagainya. Fazli, sekiranya kita ingin mendapatkan suara anak muda dalam pembentukan kerajaan nanti, dalam barisan kabinet dan sebagainya, kita harus menyedari sebelum seseorang itu dapat memasuki kepada kabinet, mereka ini perlu melibatkan diri juga dalam bidang-bidang politik. Tapi bila bercakap mengenai bidang politik ini, parti-parti politik ini masih lagi mengekalkan elit-elit politik dan juga warlord mereka sendiri. Anak muda dibiarkan sepi. Hanya beberapa wakil, hanya wakil sebagai contoh ketua pemuda dan sebagainya, itu saja yang diangkat. Jadi ini menunjukkan satu pendekatan yang perlu perubahan secara holistik. Bagaimana agak melihat di peringkat parti sendiri, beri ruang kepada anak muda untuk mereka mentadbir, menunjukkan mereka punya keupayaan, menguruskan parti dan sebagainya. Bagaimana melihat kepada isu ini? Saya melihat isu ni dia dah lebih baik daripada sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita melihat anak muda ni tak dapat tempat kecuali tempat-tempat orang muda lah tadi. Tapi hari ini saya tengok dalam parti-parti politik di seluruh negara ni, anak-anak muda mula diberikan kepercayaan untuk duduk dalam jawatan-jawatan yang tinggi. Contohnya seperti saudara Syaril Hamdan, Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, yang mana hari ini dia juga duduk sebagai Ketua Perangan UMNO Malaysia yang diberikan peranan yang sangat besar dalam keadaan negara kita pada hari ini. Dia diberikan peranan yang sangat besar. Begitu juga dengan parti-parti politik yang lain. Parti politik PAS, parti politik DAP, PKR dan sebagainya. Dan PKR, DAP dan sebagainya telah sekian lama mengetengahkan orang-orang muda sebagai pimpinan dia. Dan saya tengok benda ni dah ada perubahan berbanding kepada sebelum-sebelum ni yang kita lihat semuanya dikuasai oleh walak-walak tertentu. Tapi dengan mungkin landscape politik pada hari ini dan orang muda lebih ramai sebagai pengundi pada masa akan datang, parti-parti politik ni dah mula sedar. Kita di peringkat MBM, kita pernah buat perjumpaan secara bersama dengan ketua-ketua pimpinan parti politik muda ni. Kita menyebutkan hala 7 orang muda ni di bawah MBM kita perlu ada satu saja. Walaupun siapa yang menjadi pemerintah pada kerajaan kita pada masa akan datang, dengan perbincangan yang kita pernah adakan pada masa sebelum ni, kita ada satu file meja di mana-mana pun anak muda yang dilantik untuk menerajui kerajaan ataupun menjadi ahli kabinet dan sebagainya, dia kena melihat satu file meja yang kita setuju buat bersama dengan Majlis Belia Malaysia ni. Sebab Majlis Belia Malaysia ni adalah tempat untuk kita menyatukan pimpinan-pimpinan muda politik. Masing-masing ada dia punya hala tujuan dan sebagainya. MBM ni adalah tempat kita mengumpulkan perkara-perkara tersebut supaya kita relevan untuk negara kita dan masa kita. Kita tak nak nanti hari ini menteri belia orang lain,
tukar kerajaan, tukar orang lain, maka dasar-dasar untuk orang muda tu diketepikan dan bertukar-tukar dari semasa ke semasa. Kita fokus kepada dasar-dasar yang kita telah bincang secara bersama. Dan perjumpaan ini kita telah buat satu kalilah melalui satu program yang kita namakan sebagai Sekolah Politik MBM. Kita berjaya menyatukan mereka di satu platform tu lah. Alhamdulillah. Dan Fazli merupakan Presiden Majlis Belia Felda Malaysia. Kita tahu Ya. pelantikan Perdana Menteri ke-9 ini iaitu Datuk Seri Ismail Sabri ini merupakan ahli Parlimen Bera. Di dalam Parlimen Bera itu sendiri mempunyai 19 kawasan Felda. Bagaimana pelantikan Perdana Menteri daripada Temerloh ataupun daripada Parlimen Bera ini sendiri yang kebanyakannya adalah daripada kawasan-kawasan Felda ini, bagaimana sambutan dan juga bagaimana penerimaan mereka terhadap pelantikan ini dan juga apa yang diharapkan oleh belia-belia di Felda sebagai contohnya dari segi agenda pembangunan Felda, apa nasib mereka dan juga apa peluang yang diharapkan oleh anak-anak Felda ini kita menjelang ataupun kita melihat kepada pelantikan Perdana Menteri ke-9 dan juga pembentukan kerajaan yang baru ini. Ya, Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini merupakan anak kepada seorang peroleh getah yang hidupnya di kawasan kampung dan persekitarannya adalah Felda. Yang Mak Berhormat Datuk Seri juga dalam parlimennya mempunyai 19 buah Felda yang mana sejak daripada 2004 apabila Yang Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini duduk sebagai ahli parlimen, saya rasa dia dah mesra dan juga biasa dengan kehidupan orang kampung dan orang Felda. Jadi apabila kita melihat Yang Mak Berhormat Datuk Seri lahir daripada keluarga orang kampung, saya rasa dia lebih faham kehidupan orang kampung dan juga orang Felda, orang luar bandar lah maksudnya. Dan harapan kita terutamanya sebagai Presiden Majlis Belia Felda Malaysia, pertama kita mengharapkan supaya usaha yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini melalui pengusinya Yang Berhormat Datuk Seri Dee Yusof dalam program penghapusan hutang ni dapat diteruskan sehingga berjaya lah. Sebab itu adalah satu daripada usaha kerajaan dan juga pihak Felda yang sangat besar untuk mengembalikan kegebilangan dan juga kecemerlangan Felda pada masa akan datang. Jadi dengan Yang Mak Berhormat Datuk Seri kawasannya banyak Felda, lahir daripada kampung, sentiasa bersama dengan orang luar bandar dan sebagainya, saya rasa Yang Mak Berhormat Datuk Seri faham berkaitan dengan kehidupan orang Felda ni dan sentiasa membantu kami lah. Dan kita pun tak nafikan selama ni memang Datuk Seri banyak membantu orang kampung, orang Felda dan orang luar bandar. Sebab tu dia pernah duduk sebagai, tak silap saya, menteri di KPLB ataupun KKR Bali lah, sebab mereka dekat. Datuk Seri ni dekat dengan orang-orang kampung. Jadi usaha-usaha untuk membantu Felda ni kita harap dapat diteruskan. Ada beberapa perkara agenda yang telah digariskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dee Yusof yang kita perlu teruskan untuk memastikan Felda ni menjadi sebuah komuniti luar bandar contoh kepada rakyat Malaysia di seluruh negara. Itu memang kita harapkan di pihak pengurusan Felda, komuniti Felda di rancangan. Baik, pasti yang suara-suara belia ini perlu diangkat, perlu didengar oleh kerajaan dan juga perlu dapat perhatian kerana kita juga merupakan bakal pemimpin-pemimpin pada masa hadapan dan banyak pernyataan telah dinyatakan oleh Muhammad Fazli Hassan, Timbalan Presiden MBM sebentar tadi, suara-suara belia dan suara-suara ini perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri yang ke-9 nanti dan juga pembentukan kerajaan dan juga pembentukan kabinet dapat kita saksikan dalam minggu hadapan dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Muhammad Fazli kerana sudi bersama dengan kita, memberikan sedikit perincian dan juga memberikan sedikit amanat ataupun memberikan sedikit dari segi harapan anak-anak muda terutamanya untuk kita menyaksikan Malaysia yang lebih progresif pada masa akan datang.